warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Al-Hidayah Bandar Saujana Putra Jenjarum Selangor Malaysia, barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Siak, Tok Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ada yang belum? Patut tengok muka ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana Allah masih hidupkan kita. Kalau mengikut statistik terbaru bahawa yang kena jangkitan COVID-19 seluruh dunia lebih 28 juta saat ini. Dan kematian telah mencapai lebih 900,000 kematian seluruh dunia. Kita rasa bersyukur kerana nama kita tak tersenarai. Yang namanya mati disebabkan COVID-19. Tapi jangan ingat tak mati-mati. Mungkin kita tak mati sebab COVID-19. Kita mati terpijak katak, terkejut contoh. Sakit jantung, opocut, terkejut, jatuh meninggal dunia. Nak beritahu kita bersyukur Allah masih hidupkan. Kenapa kita kena bersyukur? Kata ulama, kita dihidupkan bukan untuk apa? Bukan menyambung dosa-dosa yang ada, tetapi untuk meminta ampun di atas dosa yang banyak itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak sambung pengajian kita Tanbihu Al-Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Nama manusia ni sentiasa lupa belaka. Lupa sokmo, lupa saja. Ya, kerana apa dia? Kerana terlalu cintanya kepada dunia. Dunia menyebabkan kita jadi lalai dan lupa. Ya. Tadi solat kita boleh tanya pada diri masing-masing. Siapa yang benar-benar khusyuk? Ya. Kalau dia boleh khusyuk daripada takbir sampai salam, dia orang-orang yang betul-betul benar imannya. Tapi kalau daripada takbir sampai salam kita masih teringat yang namanya aset-aset, yang namanya hutang-hutang, maknanya masih ada lagi hubbud dunia, kecintaan kita pada dunia yang perlu kita kikis demi kikis. Ya, jadi alhamdulillah hari ini walau macam mana pun kita dapat hadir kerana yang jemput bukan YB Tan Sri tapi jemput raja segala raja iaitu Allahu Rabbuna Subhanallah. Hadirin sekalian, kita insya-Allah pada malam ini kita sambung pada musrat yang ke-60 iaitu Nabi SAW bersabda. Kita akan sambung pada petikan itu. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Hadirin sekalian boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat At-Tafrijiyah, ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amalkan bersama insya-Allah. Hadirin sekalian, pada malam ni kita nak sambung pada bab sifat api neraka dan ahlinya. Kenapa kita kena belajar yang namanya sifat-sifat api neraka ini? Supaya kita ada rasa gementar, supaya kita ada rasa, bahasa orang mudanya, cuak, supaya kita ada rasa takut, bimbang akan nasib kita, yang mana kita kena sedar bahawa hidup ni bukan saja di dunia. Orang mukmin kena sedar bahawa perkampungan sebenarnya di akhirat. Dunia ni sekejap je sekejap. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 50, bimbang pejam tak celik-celik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang ada yang berada umurnya 30 tahun, tuan-tuan sebenarnya telah tertinggal 2 tahun. Kerana apa dia? Kerana yang namanya kalender Islam itu, siapa yang berumur 30 tahun sebenarnya umur dia telah 32 tahun. Sesiapa yang telah mencapai umur 60 tahun, jangan menyangka bahawa umurnya baru 60 tahun. Tetapi dia telah tertinggal 4 tahun, bererti umurnya dalam kalender Islam, dia telah capai 64 tahun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hidup ni kejap. Bahawa kita akan meninggal dunia, kita akan ada satu yang namanya alam, satu perkampungan yang jauh lebih dahsyat untuk orang-orang yang merugikan kehidupannya di dunia ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dan kita akan lebih kenal dan lebih tahu bagaimana ahli-ahli, ya, bukan ahli MLM, bukan. Bagaimana sifat-sifat neraka dan ahli-ahli yang duduk dekat dalam neraka Allah. Siapa yang duduk, siapa duduk neraka, neraka pertama, neraka kedua, dia ada tingkatan-tingkatan yang kita akan belajar pada hari ini insya-Allah. Nabi SAW bersabda, kamu boleh menyebut tentang neraka sesukamu. Saya boleh cakap neraka ni gini. Tapi apa dia? Maka tak ada menyebut suatu melainkan api neraka itu jauh lebih ngeri dan lebih keras daripadanya. Apa yang manusia gambarkan, ya, tidaklah sebenar-benarnya. Itu cuma hanya gambaran. Tetapi apa dia? Tetapi yang namanya neraka Allah itu jauh lebih dahsyat apa yang kita cuba gambarkan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Maimun bin Mahran, berkata ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka Jahannam sebagai ancaman bagi semua mereka. Neraka Jahannam ni sepatutnya apa dia? Menjadi ancaman kepada kita semua. Kerana kita tak kenal yang namanya neraka Jahannam ataupun sekurang-kurangnya api neraka itu. Maka nanti kita akan lebih jauh untuk buat review pada malam ini berkenaan tentang api neraka itu sendiri. Kalau di YouTube, orang buat review tentang telefon. Orang buat review tentang masakan. Tapi pada malam ni, kita nak buat review sikit bagaimana keadaan neraka itu. Ya, Salman meletakkan tangan di atas kepalanya dan lari keluar selama 3 hari baru diketemukan. Bila Salman ni siapa? Salman ni ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dulu beragama Majusi. Kemudian pindah agama Nasrani. Kemudian pindah agama iaitu Islam. Dia seorang yang terkenal dengan takwa, dengan zuhud, dengan banyak meriwayatkan hadis, dan dia juga terkenal di ketika mana peperangan Khandaq, dia telah mencadangkan untuk apa dia? Menggali yang dinamakan parit. Ni biasa kita dengar. Jadi Salman ni
bila dengar je ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, keluar selama 3 hari, menyorok kerana ketakutan. Barulah 3 hari itu, lepas 3 hari, baru ditemukan. Satu ayat je. Ni hebat tuan-tuan, orang yang tadabbur. Kita baca Quran, kita tak sedar tuan-tuan. Kita solat, berapa ramai yang tak sedar. Lagi-lagi sembahyang jemaah. Kita angkat takbir ni, kita tak sedar. Sedar-sedar dah salam. Berapa ramai orang macam tu kan? Dah salam dah. Bila kita sembahyang berjemaah. Ataupun sembahyang sendiri pun boleh jadi tak sedar. Bila kita baca, oleh kerana Al-Fatihah, surah-surah dan zikir-zikir dalam solat itu dah biasa kita sebut, sampai kita tak sedar. Ada orang yang, sedar-sedar dah salam dah. Jangan sampai kita tak sedar apa yang kita baca, kerana bila kita tak sedar, kita tak adanya khusyuk. Itu dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita tengok orang Arab bila dia solat, dia menitiskan air mata kerana dia faham. Ustaz, kita ni Jawa, Banjar, apa lagi? Bugis, apa lagi? Minang, Saya bukannya reti bahasa Arab, Ustaz. Saya bukan orang Arab. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, sebab itu pentingnya tadabbur. Tadabbur ni tuan-tuan baca je surah Al-Baqarah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab, baca maksud dia, baca lagi, baca maksud dia, tuan-tuan boleh mengalirkan air mata. Tuan-tuan tak payah pergi jauh, tuan-tuan baca je 2 muka surat, kalau tuan-tuan tadabbur, boleh mengalirkan air mata. Bila ayat, jumpa je ayat summum bukmun umyum. Bila apa dia? Kenapa susah sangat, benak sangat kita ni nak buat baik? Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut, orang-orang ni Allah Ta'ala dah tutup telinganya. Allah dah tutup matanya. Allah dah tutup. Yang mana apa dia? Susahnya kita nak buat kebaikan. Mengalir air mata kita bila kita baca ayat Quran. Baru Al-Baqarah. Kalau kita baca dengan penuh tadabbur, kita akan mengalir air mata kita. Sebab itu pentingnya tadabbur. Bila tadabbur ini tuan-tuan, kalau kita baca surah Al-Insan, ayat last sekali, Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala janjikan neraka bagi orang-orang yang apa dia? Orang-orang yang berbuat zalim pada diri dia. Jadi bila dengar aja ayat tu kita, Allahu Akbar, Allah dah janjikan neraka bagi orang yang buat zalim. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, Salman dia punya takut 3 hari dengar ayat ni sembunyi. Dia meletakkan tangan di kepalanya dan lari keluar selama 3 hari, barulah dipertemukan. Yazid Ar-Rakashi dari Anas bin Malik berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW pada saat yang tidak semestinya datang, dalam keadaan yang berubah mukanya. Suatu hari Jibril datang, lalu apa dia? Lalu berubah mukanya. Maka Nabi pun tanya, kenapa kamu ni berubah mukanya? Jawabnya, wahai Muhammad, aku datang kepada Musa di mana Allah menyuruh untuk aku supaya dikobarkan nyalaan api neraka. Dikobarkan ni maknanya apa dia? Maknanya dinyalakan, dikuatkan api neraka Allah Subhanahu wa taala ni. Suruh dikabarkan kepada baginda Rasulullah. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa api neraka Jahannam itu benar, siksaan kubur itu benar, dan siksaan Allah itu terbesar. Maka dia bersuka-suka, ia berasa aman daripadanya. Tuan-tuan, disebut oleh malaikat ni, kata apa dia? Sepatutnya tak ada orang yang boleh gelak ketawa, suka, kalau dia betul kena api neraka Allah Ta'ala. Kalau kita tengok Maharaja Lawak kan, ketawa terbahak-bahak tu. Sebab apa dia suka sangat? Sebab dia tak kenal lagi api neraka Allah. Kalau kita kenal api neraka Allah Ta'ala, maka apa dia? Maka kita gelak pun tak mampu tuan-tuan. Kenapa dia? Kerana kita tahu betapa dahsyatnya siksaan neraka, api neraka Allah Ta'ala. Agak-agak kalau saya nak cerita tentang neraka sekarang ni, agak-agak tuan-tuan gelak tak? Kita takkan gelak tuan-tuan. Mungkin nanti ada sedikit jenaka, kita akan gelak. Tapi cerita pasal neraka, kita takkan gelak. Kenapa? Kerana dia adalah satu peringatan yang besar buat diri kita, yang kita percaya, yang mana kita akan temui saat yang getir itu pada saat kematian selepas nanti, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Jibril, jelaskan kepada aku sifat Jahannam itu. Lalu Jibril pun kata, sesungguhnya neraka Jahannam itu telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian 1000 tahun sehingga berwarna putih, dan 1000 tahun sehingga menjadi warna hitam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada tak tuan-tuan nyalakan api di rumah tuan-tuan selama tuan-tuan hidup? Tak ada. Kalau kita nyalakan daripada kita lahir sampai sekarang pun,
itu katalah umur kita 60 tahun, baru 60 tahun. Tuan-tuan, api neraka Jahannam 3000 tahun. Yang warnanya sehingga berwarna hitam. Kalau api itu bercahaya, kalau neraka Jahannam itu kalanya tidak bercahaya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seterusnya apa lagi? Ya, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, andai terbuka sebesar lubang jarum sahaja, nescaya akan dapat membakar seluruh penduduk dunia kerana panasnya. Tuan-tuan, api neraka Jahannam ni terbuka satu lubang jarum je, kecil je. Maka satu penduduk dunia akan terbakar. Allahu Akbar. Betapa panasnya neraka Jahannam itu. Ya, suatu hari malaikat datang, cerita berkenaan tentang ya bagaimana sifat api neraka Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, nescaya akan mati seluruh penduduk bumi kerana panas dan baranya. Allahu Akbar. Kalau digantungkan satu je baju ni, ya, baju api neraka Allah, satu dunia akan apa dia? Akan terbakar. Begitu panasnya siksaan api neraka Allah Ta'ala. Ulama juga sebut, saya dah pernah sebut sebelum ni. Ya, bukan kata baju. Yang namanya apa dia? Yang namanya ahli neraka bernafas sahaja. Sahaja. Maka apa dia? Terbakarlah. Ya, ramainya penduduk dunia itu. Allahu Akbar. Lalu apa dia? Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan hak, andai kata satu pergelangan daripada rantai neraka yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Allahu Akbar. Ya, ni cerita tentang sifat-sifat apa dia? Sifat-sifat yang namanya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah yang diceritakan tentang neraka-neraka ni kita takut sehingga kita berputus asa, tidak. Tetapi apa dia? Dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sentiasa berikan amaran dan roja. Berikan yang namanya amaran dan juga pengharapan. Kita tahu bahawa pemurahnya Allah Ta'ala. Kita tahu betapa Allah Ta'ala ni maha pengasih dan maha pengampun. Yang mana kita sentiasa memperbaiki diri kita kerana takutnya azab-azab Allah Ta'ala ni. Dalam masa yang sama kita mengharap. Supaya apa dia? Supaya kita ni mendapat rahmat Allah lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun kita sedar betapa dalam kehidupan kita ni banyaknya kesilapan, banyaknya yang namanya dosa-dosa yang menyebabkan kita rasa adakah layak untuk kita masuk ke syurga Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama juga, kita juga tidak sanggup untuk dihumban dalam neraka Allah, lalu kita adanya rojak pengharapan. Allah sentiasa memberi motivasi kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut apa dia? Berkejarlah kamu ila maghfirah, kepada pengampunan Allah Ta'ala. Ya, pengampunan Allah ni sangat luas. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang mana apa dia? Yang mana Allah Ta'ala dah jadikan syurga ni yang luasnya di antara langit dan bumi. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, kita dah cerita tentang neraka-neraka Allah Ta'ala ni, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi berharap dan terus berharap. Tapi dalam masa yang sama kita cuba bina hubungan, kita cuba jauhkan maksiat, kita cuba dekat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andaikan seorang di hujung barat terseksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur. Ya, kalaulah seorang ahli neraka diletakkan di timur, di barat, di utara dan di selatan akan terbakar. Allahu Akbar. Begitu panasnya api neraka Allah. Ya, kemudian apa dia? Jahannam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya adalah air panas yang bercampur nanah. Kita pun tak lalu nak minum nanah. Tetapi apa dia? Inilah hidangan-hidangan yang akan dihidangkan buat orang-orang yang duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan pakaiannya itu adalah potongan-potongan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Api neraka itu mempunyai 7 pintu. Ada berapa pintu tuan-tuan? Ada 7. Ya. Dan tiap-tiap pintu itu ada bahagian-bahagian yang tertentu.
daripada kalangan lelaki dan juga perempuan. Maknanya setiap pintu-pintu tu ada dia punya level-level dia. Ada dia punya kelas-kelas dia, kluster-kluster dia. Ya, ni kluster siapa, ni kluster siapa, dia ada kluster-kluster dia. Ya, maknanya dia mengikut amal masing-masing lah. Ya, neraka ni sebab itu kalau ada orang kafir dia buat baik, dia ada kluster-kluster dia. Walaupun orang dia kafir, dia selalu sedekah, selalu infak. Dia ada kluster dia, mungkin dia masuk neraka yang namanya yang kurang sikit seksaannya. Tetap masuk neraka, tetapi dia ada kluster-kluster dia. Bukan bermakna orang kafir yang tak buat baik ni, yang buat baik ni, dia tak ada apa-apa kelebihan. Tapi bukanlah kelebihan pun masuk neraka. Cuma kuranglah sikit yang namanya apa dia? Siksaan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, ya. Nabi SAW bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami ke? Kata baginda Rasulullah, tidak, kata malaikat. Ya, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu. Maknanya apa dia? Setiap neraka tu dia punya level-level dia ada apa dia? Dia ada satu ada yang atas, ada yang bawah, ada yang bawah lagi. Dia macam tu. Ya, dia bukannya apa lebar gitu, tetapi apa dia? Tetapi dia punya level dia, maknanya lagi panas lagi bawah. Gitu dia keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta izin isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, baik. Daripada pintu ke pintu tu, daripada level ke level itu, iaitu apa dia? Jaraknya selama 70,000 tahun. Jarak dia punya daripada tingkat 1 ke tingkat 2. Ya, kita kata daripada tingkat 1 ya, ke tingkat 2, tingkat 2 ke tingkat 3, dia punya jaraknya 70,000 tahun. Ya, maknanya apa dia? Maknanya kita ni tuan-tuan berjalan pun tak pernahlah sampai 100 tahun pun. Ni 70,000 tahun, maknanya jauh sangat tu. Ya, 70,000 tahun. Tiap pintu lebih panas daripada yang lain itu 70 kali lipat ganda. Allahu Akbar. Maknanya setiap kluster tu, ya, dia punya bebanan dia bezanya 70 lipat kali ganda. Ya, maknanya kalau yang atas sekali ringan, yang bawah sekali, yang bawah lagi dia 70 kali ganda. Didarab lagi lah. Lagi, bawah lagi, 70 kali ganda lagi. Ya, maknanya bawah sekali, teruk. Neraka Jahannam, tuan-tuan. Ya. Maka digiring ke sana musuh-musuh Allah sehingga bila telah sampai ke pintunya, disambut oleh malaikat-malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu. Maka rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka sehingga tembus hingga ke pinggul. Ya. Dimasukkan rantai panas tersebut daripada mulut sampailah keluar ke pinggul-pinggul mereka. Dan diikat tangan kirinya ke lehernya. Tangan kiri ni diikat ke leher. Ya, lalu apa dia? Lalu sedangkan tangan kanannya dimasukkan dalam dada sehingga tembus ke bahu. Tangan kanan pula masuk ke dada sehingga tembus ke bahu belakang. Allahu Akbar. Ya, bukannya kalau kita kan gari belakang macam ni. Ya, tetapi keadaan kita nak cerita situasi. Orang yang ya masuk neraka Allah Taala ni, tangan ya kirinya diikat di leher, ya, sama ada belakang depan, wallahu alam lah. Ya. Lalu tangan kanannya tu masuk ke dada sehingga keluar, tembus ke bahunya. Ini keadaan. Ya. Tapi macam mana yang awal tadi disebut, ya Rasulullah kata, kamu boleh sebutlah macam mana pun tentang neraka, bahawa apa dia? Sesungguhnya neraka itu jauh lebih ngeri dan lebih keras daripada apa yang saya cuba gambarkan ini. Ya, ini cuma gambaran sahaja. Ya. Seterusnya apa dia? Ya. Dan tiap-tiap manusia itu digandingkan dengan syaitan, lalu diseret tersungkur mukanya sambil dipukul oleh malaikat dengan pukulan besi. Allahu Akbar. So, setiap orang yang masuk neraka itu diseret dengan setan masing-masing. Ya. Dulu ni kita ni setan ni dia tujuan hasut kita kenapa? Nak cari teman, nak cari member, nak cari geng. Ya, maka kita akan bersama dengan setan-setan masing-masing yang ajak kita dulu. Ya, yang bisik kita dulu, kan? Kita akan bersama.
Sebab itu anta ma'aman ahbabta. Ya. Kamu bersama dengan siapa yang kamu suka. Kamu sayang. Sayang dengan K-pop, duduk sebaris dengan K-pop besok. Sayang dengan apa? Sayang dengan para ulama, duduk sebaris dengan ulama. Sayang dengan Rasulullah, duduk sebaris dengan Rasulullah. Itu kaedah dia. Tapi sayang sangat buat maksiat, duduk sebaris sekali dengan iblis syaitan di neraka Allah wal na'udzubillah. Itu kaedah dia. Jadi kita tanya pada diri kita, ya, apa yang menghalang kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dia tuan-tuan? Apa yang menghalangkan kita untuk kita bertemu, melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya nafsu, tuan-tuan. Nafsu, cinta pada dunia, ya, yang menyebabkan kita tidak bertemu dengan baginda Rasulullah. Ya, ataupun bertemu tetapi lambat. Kenapa lambat? Kerana perlu diseksa terlebih dahulu, dihumban dalam neraka Allah SWT untuk sekian lama, sehingga lepas itu barulah kita boleh jumpa. Orang lain, ya, tak ada transit. Terus saja. Terus boleh berjumpa dengan baginda Rasulullah. Ya. Umat Muhammad ni semua akan bertemu dengan Rasulullah. Cuma soalnya kejap dengan lambatnya. Ya. Tuan-tuan, kita sambung terus. Ya. Seterusnya. Tiap mereka ingin keluar kerana sangat risau, maka ditanam ke dalamnya. Ya. Mereka telah dipukul, diseret, lalu ditanam pula. Kemudian Nabi bertanya, siapakah penduduk-penduduk itu? Ya. Siapakah penduduk setiap pintu-pintu tersebut? Lalu dijelaskan. Ya. Yang pertama, pintu yang terbawah sekali, iaitu disediakan untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa serta keluarga-keluarga Fir'aun. Siapa yang akan duduk situ? Iaitu, ya, keluarga Fir'aun. Namanya apa dia? Nama nerakanya iaitu yang pertama Al-Hawiyah. Iaitu, ya. Yang kedua, ya, pintu kedua tempat orang-orang musyrikin, iaitu bernama Jahim. Ya. Kemudian pintu yang ketiga, ya, untuk orang-orang Sabi'in. Sabi'in apa, tuan-tuan? Orang yang bertukar agamanya, murtad lah. Ya. Namanya neraka Saqar. Ya, neraka Saqar. Dan pintu keempat, tempat iblis dan pengikutnya daripada kaum Majusi. Ya, bernama Lada. Ya, ni neraka pintu yang keempat. Dan pintu yang kelima untuk orang-orang Yahudi yang bernama Hutamah. Ya. Dan pintu yang keenam, tuan-tuan kalau ada pensil, tuan-tuan bulat. Ya, Saqar. Sebab bila dia punya tulisan tu, dia kadang-kadang kita tak dapat kan, kita gariskan. Ya, neraka pertama, neraka kedua, neraka ketiga. Ya. Pintu kelima untuk orang Yahudi iaitu namanya Hutamah. Pintu keenam tempat orang-orang Kristian ataupun Nasara bernama Sa'ir. Ya, kemudian Jibril diam. Ya, baru keenam. Yang ketujuh untuk siapa yang ketujuh? Ya. Segan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasulullah tanyalah, ya, yang ketujuh, kenapa kamu diam? Terangkanlah. Ya. Jawabnya, di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatmu, wahai baginda Rasulullah. Allahu Akbar. Ya. Lalu Jibril dia segan, dia nak bagi tahu. Tapi Rasulullah tanya, bagi tahu jugalah. Ya. Yang mana mereka ini mati sebelum sempat bertaubat. Allahu Akbar. Betul, tuan-tuan. Kita namanya manusia ni imannya yazid wa yankus. Naik turun, naik turun. Waktu naik, buat amal banyak-banyak. Waktu turun, jaga yang wajib. Yang namanya dosa ni, kalaulah kita jenis yang melazimi dosa, kita juga perlu melazimi taubat. Bukankah kita bermain-main dengan Allah? Nampak macam main-main. Tapi tak ada pilihan melainkan kena bertaubat. Kerana kita tak tahu bila saat kematian itu datang. Ada orang dia tak tahu buat je. Taubat tak mau. Kita bimbang di saat dia meninggal, dia apa dia? Dia belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka setiap kali kita buat dosa, kita kena bertaubat. Setiap kali tak buat dosa, kena bertaubat juga. Saya nak tanya tuan-tuan, Rasulullah buat dosa tak? Rasulullah satu hari bertaubat sebanyak 100 kali. Rasulullah yang tak ada dosa, bertaubat memohon ampun sebanyak 100 kali. Kita manusia biasa,
kita sombong nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita nak menempah syurga Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seterusnya, ya. Sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Jibril sehingga sedar kembali. Kenapa? Rasulullah bila dengar je yang ketujuh ni untuk umatnya, tersungkur lalu pengsan baginda Rasulullah. Allahu Akbar. Kita dengar macam ini, kita tak pengsan kan tuan-tuan? Maknanya apa? Maknanya iman kita tak sama macam iman baginda Rasulullah. Punya sayangnya Rasulullah kepada umatnya, dengar je ini adalah bahagian untuk umatnya, lalu pengsan baginda Rasulullah. Lalu diletakkan Rasulullah ini di pangkuan Jibril. Ya, ketika mendengar keterangan tersebut. Bila sedar saja, ya, lalu Nabi SAW bersabda, Jibril, sungguh besar kerisauanku. Rasulullah terlalu bimbang. Ya, dan sangat sedih. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jawabnya, ya. Akan ada yang masuk ke dalam neraka, iaitu orang-orang yang berdosa besar daripada di kalangan umatmu. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menangis. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Dia fikir tentang umatnya. Menangis baginda Rasulullah. Kenapa dia? Kerana tahu ada umat-umatnya yang akan dihumban ke dalam neraka Allah. Jibril juga turut menangis. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Kemudian kembali dan tidak berbicara dengan sesiapa. Ya? Rasulullah ni rasa tergamam. Lalu dia sembunyi. Ya? Keluar ketika mana untuk solat sahaja. Berbicara pun tak nak. Ya? Lalu apa dia? Lalu Rasulullah sembahyang, lalu menangis dan minta pertolongan kepada Allah, dan pada hari yang ketiga datang Abu Bakar. Ya? Siapa lagi yang nak pujuk kalau tidak sahabat karibnya, iaitu siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar datang bertemu kepada baginda Rasulullah, lalu ucapkan, Assalamualaikum ya ahlal baiti rahmah. Apakah aku dapat bertemu kepada Nabi? Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar datang, Abu Bakar datang, Rasulullah tidak jawab. Kalau kita datang rumah orang, kalau 3 kali tak jawab, jangan kita jerit. Ya, tapi apa dia? Maknanya mungkin orang tu dia tak nak terima kunjungan kita. Dia jawab salam kita, tapi dia tak jawab kuat lah. Kerana mungkin kita kena faham, kita tak tahu situasi orang tersebut. Mungkin tak nak diganggu dan sebagainya. Ya, itu kaedah. Kalau kita, sunnahnya bagi salam mula kuat, makin lama makin pelan. Kalau kita tuan-tuan, orang ni, ya, pekak ke apa, makin lama makin kuat kita. Assalamualaikum. 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 Wah. Ya, itu kita. Ya. Tapi kaedah dia sepatutnya semakin pelan. Ya. Seterusnya, maka Umar pula datang bagi salam. Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah. Apakah dapat bertemu dengan Rasulullah? Dan ketika tidak mendapat jawab, ia pun menepi dan menangis. Abu Bakar datang bagi salam. Rasulullah, ya, mungkin tidak mengizinkan masuk, menangis dia. Ya. Kemudian Umar pula datang, pun begitu juga menangis. Ya. Lalu apa dia? Kemudian datang juga Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di buka pintu sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal baiti rahmah. Apakah dapat bertemu dengan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika tidak mendapat jawapan, ia menangis hingga jatuh dan bangun. Nangis ni sampai teresak-esak, sampai jatuh. Ya. Lalu bangun sehingga sampai ke rumah Fatimah. Dan di muka pintunya dia mengucapkan, Assalamualaikum. Wahai puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ketika itu, ada Ali pun ada. Ya. Bertepatan itu Ali tak ada. Lalu bertanya, wahai puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya telah beberapa hari tidak keluar, kecuali untuk sembahyang, dan tidak berkata-kata kepada orang, juga tidak mengizinkan orang bertemu kepadanya. Maka segeralah Fatimah memakai baju. Fatimah tak tahu. Ya, bila tahu saja, Fatimah segera pakai baju. Ya, lalu apa dia? Tanpa mikir panjang dan pergi sampai ke pintu rumah baginda Rasulullah dan memberi salam. Saya Fatimah, wahai Rasulullah,
sedang Rasulullah bersujud sambil menangis. Maka mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa kesayanganku? Lah siapa dia yang boleh masuk? Yalah, yang boleh masuk anak dia lah. Ya? Kalau kita pun bagi salam, ayah nyaut tak nyaut, kita masuk je lah, kita anak. Betul tak? Ya? Kalau orang luar mungkin tak boleh masuk. Dia anak boleh masuk. Ya? Tengok Rasulullah tengah solat sambil menangis. Lalu duduk tepi tanya, kenapa baginda? Kenapa wahai ayahku? Mungkin begitu dia punya keadaan dia. Ya? Lalu apa dia? Lalu, mengapa kesayanganku? Bukakan pintu untuknya, maka masuklah Fatimah. Dan ketika melihat Nabi menangis, kerana melihat Nabi pucat, sembab mukanya kerana banyak menangis dan sangat sedih. Bila tengok aja, Fatimah tengok aja muka baginda Rasulullah, mukanya pucat sembab. Ya. Kita dah nak ni kan, sikit lagi. Ya. Mukanya terlalu pucat. Ya. Mukanya dengan penuh dengan air mata. Ya. Apakah yang menimpa kepadamu? Jawabnya, Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam, lalu menerangkan bahawa bahagian yang teratas daripadanya untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan tangis dan duka citaku. Ya, sampai situ saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah ya bagaimana keadaan yang namanya api neraka Allah Ta'ala itu, sehingga menyebabkan baginda Rasulullah sedih. Ya? Dan kita pun sepatutnya ambil pengajaran. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak buat kita. Ya? Masa sangat mencemburu kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.